Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harul Aiman bin Hara Anwar. Ibu nombor metik 065897. Dan di sini saya akan membuat pembentangan di bawah subjek Tasawuf Muqarran, bernombor kod subjek USI 31203, di bawah di bawah topik 5 yang mengandungi bahagian mujahadah an-nafsu. Okey, mujahadah an-nafsu. Mujahadah an-nafsu ini dalam konsep as-sahliyah. Sahliyah kata-kata ulama menerangkan tentang an-nafsu ini. Mereka mengatakan bahawa nafsu ini adalah penghalang yang paling besar dalam mengenal Allah Ta'ala, dan apabila seorang itu membela nafsu itu, dan apabila seorang itu membela nafsu, maksudnya nafsu ini menjadi penghalang yang paling besar untuk kita mengenal Allah, untuk kita lebih mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Nafsu ini salah satu penghalang untuk kita mengenal perkara tersebut. Dan kita sebagai seorang hamba Allah, kita mestilah mampu takbir atau kawal nafsu kita sendiri. Dan ulama juga mengatakan bahawa nafsu ini tabiatnya ia tidak akan tenang kecuali dengan perkara yang batil, iaitu perkara yang salah. Dan nafsu ini akan tenang dengan perkara yang salah, dan nafsu tidak akan tenang dengan segala perintah atau suruhan Ta'ala. Maksudnya nafsu ini akan sentiasa mengajak kita atau mengganggu kita dengan perkara-perkara yang salah. Mereka akan sentiasa menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang batil. Dan di dalam konteks tasawuf juga, bagi nafsu ini nafsu yang dimasukkan dalam konteks ilmu tasawuf adalah nafsu amaratu bisuk. Dan dalam mujahadah nafsu, apabila kita bersungguh-sungguh melawan nafsu kita, bila kita bersungguh-sungguh melawan nafsu kita sampai ke peringkat Allah Ta'ala, menjadikan kita apabila buat ibadah tu seolah-olah nampak Allah Ta'ala. Maksudnya kita kena bersungguh-sungguh melawan nafsu kita sampai satu tahap kita ni buat ibadah tu sampai kita ni Allah, macam kita umpama kita nampak Allah Ta'ala bila kita membuat ibadah tersebut. Yang seterusnya, apabila seorang itu bermujahadah melawan kehendak nafsu, maka ia akan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini pentingnya apabila nafsu kita datang kepada kita dan kita bermujahadah untuk melawan nafsu kita, dan daripada proses mujahadah tu kita akan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh Sahal At-Tasturi, beliau mengatakan bahawa mujahadah an-nafsu ini adalah faktor kepada seseorang itu sampai kepada Allah Ta'ala dan keredaannya. Dan yang kedua, beliau juga mengatakan bahawa mujahadah nafsu ini terjadi apabila seseorang itu seorang itu bermusyahadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya di sini apabila kita bermujahadah dengan bernafsu, jadi ia punca daripada kita bermusyahadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita bermusyahadah kepada Allah Ta'ala, terjadinya mujahadah nafsu itu. Dan yang ketiga, musyahadah di sini juga bermaksud di dalam konsep musyahadah ini, dalam konteks itu bermaksud musyahadah ini bermaksud sebagai penyaksian roh, iaitu terhadap makna kebesaran Allah Ta'ala. Musyahadah ini menjadi penyaksian roh terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Segala kebesaran Allah Ta'ala ini menjadi penyaksian roh kita. Itulah yang dipanggil musyahadah. Dan dalam hal ini bermaksud hati kita akan rasa makna kebesaran Allah Ta'ala, dan itulah makna sebenar musyahadah. Jadi besarnya maksud musyahadah ni apabila kita betul-betul bermusyahadah kepada Allah Ta'ala dan betul-betul memuliakan segala kebesaran Allah Ta'ala. Seterusnya saya akan menentangkan tentang ciri-ciri atau kriteria untuk seseorang itu betul-betul telah membuktikan bahawa beliau itu telah bermujahadah. Yang pertama, paksa diri membuat satu perkara itu. Maksudnya bila kita
membuat satu maksiat dan kita paksa diri kita itu untuk mengelak perkara itu, tidak melakukan perkara itu. Maksudnya bila kita nawa tu kita paksa kita melawan. Okay. Yang kedua, kita berulang kali melakukan mujahadah, yang bermaksud kita berulang kali bermujahadah untuk tidak melakukan perkara itu, bukan sekali dua sahaja. Dan mujahadah ini kita akan ulang dan akan terlaksanalah apabila kita betul-betul terlaksanalah kita punya mujahadah ini. Dan yang ketiga, kita berterusan dalam bermujahadah. Maksudnya bukan bila kita dah ulang-ulang, bila kita dah capai mujahadah tu kita stop. Tak. Benda tu tidak baik. Benda tu lebih baik jika kita berterusan dalam mujahadah itu, tidak stop dan istiqamah dalam mujahadah melawan nafsu itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis mujahadah. Ada dua di sini. Yang pertama, mujahadah al-ahibbah. Mujahadah al-ahibbah ini apabila mujahadah orang yang cinta akan Allah Ta'ala. Mereka tidak merasakan diri mereka bersungguh-sungguh membuat mujahadah tersebut, dan mereka menganggap bahawa satu takdir yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mereka menganggap bahawa segala perkara yang berlaku ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mujahadah mereka jadi rasa ringan. Dan yang kedua, mujahadah yang kedua ialah mujahadah al-ghafilin, iaitu mujahadah orang yang lalai. Perbuatan yang dilakukan oleh kita semasa kita bermujahadah itu, kita rasa dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Oleh yang demikian, kita akan rasa penat sebab kita lalui proses mujahadah itu dalam keadaan lalai. Maksudnya, bila kita dalam keadaan lalai, jadi masa itulah kita bermujahadah. Jadi masa itulah maknanya mujahadah itu akan terasa berat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.